Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kita masih lagi berada pada nota 15 dan nota 15 ini pada ayat 267. Kalau kira muka suratnya 299. Ini rasanya ada lagi dalam nota tu. Selepas tu hak terakhir ni, selepas ni hak ni tak ada dah. Saya baru tambah kemudian. Tengok situ lah, kalau nampak situ dalam di skrin tu nampak. Tengok situ. InsyaAllah kita akan baca malam ni. Dan tempat baru ni pun saya ada tambah juga. Tempat baru ni kan, kita ada tambah juga untuk makluman lah. Jadi nota ni ada tokok tambah, harap maklum. Jadi hak dulu tu yang kita edar tu sekadar yang tu lah. Sedangkan di sini ada saya buat nota sedikit sebanyak sebagai tambahan. Di antaranya pada surat 297 nota berapa? Nota 470. Itu tambah. Itu yang ditambah ya. Itu yang ditambah. Jadi harap maklumlah. Mungkin nota itu jadi tidak sama dah dengan apa yang di photostat yang kita edar tu. Tidak sama. Sebab ada tokok tambah di sana sini. Malam ni insyaAllah kita akan sambung daripada ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan seterusnya. Malam ni Umar baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Bermaksud, wahai orang-orang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya untuk kamu dermakan atau kamu keluarkan sebagai zakat, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya kalau diberikan kepadamu, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat 267. Baca. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Bermaksud, syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha luas limpah kurnianya, lagi Maha mengetahui tentang niat-niatmu. Ayat 268. Baca lagi. Ini tak ada dalam nota dah, habis dah. Baca ni. Tengok. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bermaksud,
Allah menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang dianugerahi hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dari firman Allah melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Ayat 269. Jadi setakat itulah nota kita malam ni. Balik semula ke tempat mula-mula baca tadi, iaitu ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infaklah, anfiqu, infak, belanjakanlah, maksudnya pada jalan Allah atau di jalan Allah. Belanjakan apa? Min tayyibati, sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Min tayyibati ma kasabtum, sebahagian daripada hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan, daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya. Sengaja memilih-milih yang buruk daripadanya untuk kamu infakkan, tunfiqun, untuk kamu infakkan, untuk kamu belanjakan. Secara umumnya buat kebajikan ataupun ketika kita keluarkan sebagai zakat itu, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, tak suka mengambilnya. Kalau diberikan kepada kamu, kamu pun berat nak mengambil, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Kalau nak ambil sambil-sambil pejam mata lah, bukan dengan sukacita. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan itu menjanjikan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan. Maksudnya jika kamu bersedekah atau menderma. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Maknanya sebaliknya, dia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Sedang Allah menjanjikan kamu keampunan, yakni dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas, yakni limpah kurnianya, lagi Maha mengetahui tentang niat-niatmu. Jadi Maha mengetahui itu niat kita lah. Seterusnya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan seterusnya, Allah menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan. Salah satu maknanya ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang dianugerahi hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran, yakni dari firman Allah, melainkan orang-orang yang berakal atau orang-orang yang menggunakan akal fikirannya.
Itulah 2-3 ayat sebenarnya kita baca malam ni. Walaupun ringkas, cukup bermakna. Untuk nak bincang hak ni semalam pun tak habis. Sebenarnya ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-267 ni, ia masih lagi berkait dengan ayat sebelum ni. Ada kaitan. Dia bermula cerita ni, Allah SWT ada sebut ni, daripada firman-Nya, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Situ dia mula daripada situ, kan? Inilah mana dalam nota ni juga. Dia pergi lagi di atas lagi. Ni dia start sini. Jadi ayat yang kita baca tadi masih ada kaitan dengan ayat ni. Ini ayat 261. Bermula daripada situ. Mana Allah SWT ceritakan buat perbandingan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah atau pada jalan Allah. Seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji yang lain. Bukan sekadar itu sahaja. Allah SWT mengganda-gandakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya kalau biji itu lebih daripada itu pun boleh ada. Tidak kata setakat itu saja. Bilangannya tidak aja. Jadi ini perbandingan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah. Ia subur dan ia berkembang. Kemudian disebut dengan syarat. Dengan syarat. Seperti benda-benda lain jugalah. Seperti kita nak sembahyang. Ada syarat dia. Dan Allah SWT nak mengingatkan kita tentang belanja ni pun ada syarat dia. Dan untuk mengekalkannya, bernas, berisi, berarti, ia kena jaga pula syarat seterusnya. Syarat untuk mengekalkannya dalam keadaan yang sempurna. Seperti kita nak sembahyang, ya ada syarat. Ambil air sembahyang dulu contohnya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Itu antara yang besar lah. Yang mana Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Umpamanya, sebagai contoh, ambil air sembahyang, dia suruh ambil air sembahyang. Itu syarat sebelum. Syarat sebelum. Dan kena ada benda tu yang kita buat tu. Kita nak sembahyang. Macam di sini kita nak buat kebajikan, benda tu lah, duit ke apa ke, kita kata dia kena ada benda tu dulu. Benda tu ayat malam ni dia sebut kena elok, comel. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu benda yang kita nak belanjakan itu kena benda molek, benda yang bagus. Kalau biji yang betul-betul bernas lah, boleh menumbuhkan biji-biji yang lain. Jangan yang hampa, jangan yang tak molek. Kalau tak molek, hasilnya tak molek juga. Kalau kita tanam benih yang tak molek, hasilnya tak molek juga. Kalau kita tanam deria biasa lah, nama deria juga, tapi hasil dia seperti deria biasa lah. Di atas kita tanam tu. Maksudnya kita kena pilih dengan yang baik. Itu baru dia jadi itu. Setelah kita tanam tu, kita kena jaga pula. Jaga tu banyak lah. Misalnya yang membatalkan sembahyang ialah terbatal wudhu. Contohnya, bila terbatal wudhu, batallah sembahyang. Kena jaga tu. Jangan berkentut. Ketika duduk sembahyang tu, jangan bercakap.
Jangan kecek. Tu benda pantai lain. Setelah kita tanam tu, nak bagi ia mengeluarkan hasil, dia kena jaga seterusnya. Bukan tanam gitu saja lepas tu ikut buat macam mana-mana. Tidak begitu. Nak dapat hasil yang baik ni kena jaga. Mana-mana yang boleh membatalkannya, boleh mengganggunya, boleh merosaknya, kena jaga. Apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dia kena fi sabilillah. Tanah tu tempat yang kita nak pilih tu, kita nak buat tu, untuk apa nak belanja tu? Macam-macam orang belanja ni kan. Ada orang belanja untuk maksiat, untuk buat kejahatan. Ada orang belanja fi sabilillah. Itu syarat. Baru nak ada hasil macam ni. Kalau tanam tu, tanam tidak di jalan Allah, buat maksiat, buat benda tak baik. Ada orang belanja juga nak bunuh orang. Dia upah, bagi duit juga. Dia belanja juga. Tapi fisabilillah kau tu. Dia tidak akan mengeluarkan hasil macam ni kalau macam tu. Bahkan mengeluarkan hasil yang buruk. Sebab itu Allah SWT buat perbandingan tanaman. Tanaman ni bukan semuanya yang baik, yang boleh kita makan. Makan jadi segar, jadi kenyang. Macam nasi berat tu. Kita kata bukan semua begitu. Ada setengah-setengah tanaman ni, bila kita tanam, beracun sangat. Makan rebah situ selalu. Mati. Begitu bisa racunnya. Begitulah juga dengan amalan kita tu. Banyak kita buat, tapi tidak fisabilillah. Syarat fisabilillah. Sembahyang lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Infak lillahi ta'ala. Dan tempat yang kita buat tu kena. Tempat yang kita buat tu kena. Lepas tu apa? Benda yang merosakkan. Kalau sembahyang yang merosakkan sembahyang banyaklah. Antaranya bercakap dalam sembahyang, batal wudu. Sia-sia je kalau kita tunggu pun. Sia-sia. Tak dapat hasil apa. Salah ada. Kena berhenti. Kena ambil wudu. Contohnya kalau batal wudu lah. Jadi begitu juga dengan sedekah, infak, kebajikan yang kita buat ni, dia syaratnya thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ni syaratnya. Untuk mengekalkannya, untuk memulakannya, mengadakannya, dia kena tanam dulu. Tanam tu kena pada tanah yang tepat, yang kena. Bukan tanah di atas batu yang licin, cuma ditutupi oleh tanah sekejap saja, debu-debu mari melekat atas tu. Kita tengok macam tanah juga. Kita pun tanam situ, tak jadi gitu. Itulah dalam ayat selepas ni dia sebut gitulah. Dengan syarat apa? Selepas belanja tu tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti. Baru molek dah tadi tu, asal niat molek dah. Benda yang kita buat tu, yang kita belanja tu pun molek dah juga. Tetapi ada benda ni. Ini merosakkan amalan kita. Ini maknanya amalan ni nak berhasil, nak betul, biar dia benda yang kita buat tu molek. Satunya di jalan Allah. Yang kedua, kita ikhlas. Jangan ada sesuatu yang bercanggah dengan keikhlasan. Iaitu kita duduk ungkit-ungkit. Ini membatalkan amalan kita, sia-sia. Jadi kita buat infak, kita buat kebajikan, beri derma, beri sedekah, hampa. Seperti mana orang tanam kan? Semua orang tanam jadi ke? Tidak, tak jadi kan? Tanam padi sekalipun ada yang hampa, kosong, hampa, tak ada padi, tak ada isi dalam tu. Semua yang Allah SWT buat di sekeliling kita ni untuk kita memikir pengajaran kepada kita. Pendak-pendak tanah itu pokoknya hampa saja, hampas, tidak bernas. Jadi nak jadi tidak bernas tu sebab apa? Inilah antaranya. Jangan buat benda begini. Lepas tu kalau buat benda begini tak jadilah. Lebih baik lagi daripada kalau kita buat macam tu, kita ucapkan kata-kata yang baik saja. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Mana ada kalanya benda tu kita tak buat lebih baik.
Walaupun nampak benda molek, walaupun nampak ibadat, tak buat lebih baik. Boleh tidur, sedap juga tidur daripada buat, lepas tu duduk menunjuk-nunjuk, duduk cerita kau kan, sebab sia-sia kan. Tak jadi apa. Buat menang lah kata. Tanah tu jangan kira lah. Tanah susah payah. Zaman sekarang lah, orang sewa traktor lah, sewa macam-macam. Nak apa nama ni, bajak tanah. Untuk nak menanam tu pernah kemain berpeluh kejap. Tak ada hasil. Buat apa dah tu? Lebih baik lagi ucapkan ucapan yang baik saja. Lebih baik. Apa kita boleh buat? Buat. Daripada dulu berhabis duit. Allah SWT nak ajar kita, kalau nak habiskan duit, biarlah ada makna. Biarlah berarti. Jangan sia-sia. Kita dapat dunia saja. Orang sebut saja. Orang sebut nak jadi apa? Tak boleh bawa ke akhirat. Tak boleh bawa ke akhirat. Yang boleh bawa ke akhirat ni apabila ada keikhlasan. Lepas tu tuju kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, sia-siakan, rosakkan sedekah kamu dengan duduk mengukit-ukit. Jangan. Orang lain pun tidak patut. Kamu orang yang beriman lagilah. Lepas tu dia sebutlah, itu kita sudah belajar dah sebelum ni. Malam ni kita nak tengok pula, masih ada kaitan dengan semua ni lagi. Allah SWT sebagaimana mengajar kita bersembahyang, puasa dan lain-lain, dia mengajar juga kita nak berderma, buat kebajikan, buat sedekah, macam mana nak boleh ada hasil, berhasil, bernas. Bagaimana tak jadi sia-sia sedekah kita. Kita nak buat macam mana? Inilah kena ikut yang ni. Ini daripada awal start dia lagi, kena ada ikhlas, kena ada benih, kena ada benih. Benih tu kena baik, lepas tu kena jaga seterusnya. Jangan ada benda-benda yang merosakkannya. Seperti sembahyang, puasa, lain-lain, sama juga. Sama juga. Begitulah juga dalam masalah belanja. Jadi sekarang ni cerita tentang belanja. Malam ni nak cerita pula. Bangkit pula. Wahai orang-orang yang beriman, sepatutnya kamulah. Orang lain pun tak sepatutnya. Orang lain, orang tidak beriman pun dia anggap tak bagus buat kerja lagu ni. Duduk ukit-ukit kau, duduk bagi benda tak molek kau orang kau. Kau lebih-lebih orang kita tak say. Kau kita tak mau dah. Baru kita bagi kepada orang. Kau nak basi dah, nak basi dah. Kalau tidak kita tak beri kepada orang. Orang hafil pun tak suka macam tu. Ni Tuhan tunjuk kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kamu lebih-lebih lagi lah. Sebab kamu reti benda-benda ni, akhirat ni. Reti, kenal Allah. Jadi Allah macam mana? Kamu berurusan dengan Allah tu pada hakikatnya. Jadi sepatutnya kamu kena jagalah. Lebih daripada orang lain. Apa? Nak bagi dapat hasil yang memuaskan di dunia dan di akhirat. Iaitu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Benda yang kita nak belanja tu di jalan Allah tu, tengok benda tu apa. Kalau kita nak kebajikan hasil daripada yang haram, boleh tak dapat. Seperti benih yang tidak baik lah. Nak dapat hasil seperti yang telah tersebut sebelum ni itu, dia kena daripada hasil usaha yang baik-baik. Di sini Allah SWT sebutkan tayyibat ma kasabtum. Hasil usaha kamu yang baik-baik. Dia sebut itu dulu. Sebab hasil usaha manusia ni kan banyak. Tidak semestinya bercucuk tanam. Yang bercucuk tanam itu dia sebut kemudian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu hasil bumi yang kita jadi petani, kita jadi peladang. Itu dia sebut kemudian. Sebab apa? Nak cerita manusia ni dapat kekayaan tidak semestinya dengan bercucuk tanam, dengan berladang, dengan tanam itu, tanam ini. Banyak lagi usaha-usaha yang lain. Kalau kita fikir orang zaman dulu, tak terfikirlah tu. Usaha orang zaman dulu, beratus-ratus tahun dahulu, saya pun tak terfikir. 40 tahun dahulu saya tak terfikir.
Yang sekarang ni akan ada komputer lah macam ni. Saya akan menulis guna komputer. Tak terfikir. Duk hidup lagi ni. Zaman dulu. Ni usaha ni. Usaha kita. Saya menulis. Ni orang bahagian komputer ni saja. Berapa banyak dapat kekayaan sekarang ni. Bahagian software lah, hardware lah, macam-macam. Bidang tu. Bahagian program. Komputer saja. Ada kepandaian, usaha lah tu. Orang bagi gaji kepada dia. Berapa banyak sekarang ni orang dapat kekayaan dengan itu. Bukan tanah. Tak berkait dengan tanah. Tak berkait dengan tanaman. Tak berkait dengan apa nama ni, biji ring. Tidak. Usaha. Jadi usaha tu macam-macam. Melalui komputer ni saja berapa ramai orang dapat kerja. Ya dulu orang tak nampak semua tu. Tak nampak semua tu. Itu semua kasab betul. Kasab. Min tayyibat, asalkan yang kamu usaha kamu tu, hasil usaha kamu tu yang baik, okey. Jadilah. Kamu nak buat kebajikan, tidak semesti kena bagi padi, tidak kena semesti kena bagi buah kurma ke, buah apa ke, buah durian ke, kalau tempat kita tak mesti. Yang lebih banyak ini isyarat yang disebut dahulu tu lebih banyak lagi. Pendapatan manusia ni akan diperolehi manusia lebih banyak lagi melalui cara lain. Walaupun orang zaman dahulu dia lebih nampak tanah lah. Tanah lah. Nak jadi petani, tanah gandum, tanah jagung, tanah berah, macam-macam pula berah tu pula. Berah daripada serendah-rendahnya sampai setinggi-tingginya. Berah tu pula, macam-macam pula. Itu je orang nampak. Orang tak nampak usaha-usaha yang lain lagi. Pergi menyelam dalam laut, pergi cari mutiara, pergi cari ikan, pergi cari macam-macam dalam laut, selam dalam laut. Buat binaan dalam laut, buat jambatan dalam laut. Semua kerja. Itu usaha semua. Bukan berkait dengan tanah. Usaha asalkan baik, asalkan usaha yang halal dibenarkan. Hasil dia tu kita dapat duit. Duit tu kita belanjakan. Itulah anfiqu, infak. Kita nak infak, Allah terima. Tidak nanti kata dalam bentuk tanaman, hasil tanaman, hasil bumi. Tak. Bahkan itu disebut nombor 2. Mula-mula dia sebut ni dulu. Tayyibat ma kasabtum. Jadi tayyibat tu yang baik-baik lah. Hasil usaha yang baik-baik. Kalau hasil pelacuran misalnya, hasil pelacuran, dapat duit juga. Kita nak belanjakan duit tu, boleh. Bukan gitu caranya. Baru nak dapat hasil yang baik tu, Allah SWT nak balas kita tu dengan pahala yang besar tu, bukan daripada hasil yang tidak baik, yang haram. Misalnya, usaha dengan jadi pelacur, usaha jadi penari, usaha jadi pelayan bogel, misalnya. Di tempat kita tak apa-apa benda tu. Di luar biasa je tu. Terutama negara-negara barat. Boleh pilih dah duduk dalam cermin. Usah aku tak payah negara barat lah. Jiran kita ya, di Thailand tu. Dalam cermin kita boleh pilih nak mana. Telanjang bogel. Itu hasil juga, dia dapat duit banyak tu. Orang perempuan lah terutamanya. Orang lelaki pun ada juga. Jadi pelacur cara dia. Itu tayyibat ke tu? Tidak tayyibat tu. Kena tahu tayyibat. Sebab apa? Sebab innallaha tayyib. La yaqbalu illa tayyiban. Allah SWT ni bagus. Baik. Comel. Dalam hadis yang lain dia sebut innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah SWT ni comel, dia suka hak comel. Kita pun begitu. Allah SWT ni bagus, dia suka, dia hanya terima yang bagus. Dia tak terima hak tak bagus, hak tak molek. Jadi antara hak tak molek je iaitu kerja-kerja yang tak molek tu lah. Macam kita sebut tadi, orang ambil upah bunuh orang. Itu satu usaha juga tu.
Usahakanlah merancang macam mana cara nak bunuh tu. Usaha. Pada dapat duit. Ada hasil. Tapi itu tayyibat ke? Tidak. Nah, itu tidak tayyibat. Begitu juga kalau kita kata makanan yang beracun, yang kita dapat tu kita buat yang beracun. Tak boleh juga. Tidak tayyibat. Jadi tayyibat ni yang halal. Lagi elok. Halal dah, ayam tu halal dah. Tapi ketika basi. Tayyibat ke? Tidak tayyibat. Tayyibat kalau bila kita makan tu mengenyangkan dan segar, kita jadi segar, bukan jadi semakin sakit. Itu tayyibat. Kalau benda tu halal pun, kalau setelah basi, dia tidak tayyibat lagi, tak boleh lagi. Jadi kena belanja min tayyibat. Belanja semua kau? Tidak, min. Dia ada min. Kepada yang belajar bahasa Arab, mudahlah. Min tu dia panggil min litab'id. Min tab'idiyah. Sebab itu kita terjemah sebahagian daripada hasil usaha. Mana bukan semua. Allah tak bagi semua. Bukan dia suruh kita belanja semua sekali. Dah. Bahkan sebahagian. Itu yang dia ajar. Wa mimma, kalau hasil bumi pun sama, bukan semua. Kalau kita menanam tu hasil kita dapat banyak, semua ke nak kena bagi? Tidak. Min. Jadi sini min tayyibat. Satu lagi mimma akhrajna. Mimma akhrajna, sebahagian daripada yang kami keluarkan untuk kamu. Kamu tanam, sebenarnya Allah SWT yang keluarkan hasil dia tu. Kita tak buat apa, kita pergi tanam gitu ya. Proses dia seterusnya Allah SWT berlaku. Nak bagi jadi ke, nak bagi apa, kita usaha je. Jadi nak bagi itu sebahagian, bukan semua. Sebab itu kalau kita tengok dalam zakat ke apa ke, dia ada kadar dia, ada nisab dia. Dan ada kadar yang kena bagi itu sebanyak mana. Bukan semua. Begitu juga pendapatan, perniagaan, hasil dia itu tidak semua yang kena belanjakan. Itu maksud min. Sebab itu dia sebut min tayyibat. Nak bagi itu benda-benda yang halal, benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus, dan daripada punca yang bagus, yang baik. Kalau punca pendapatan kita tu, kerja kita tu pun tayyibat juga. Tayyibat, pada kerja yang halal. Kalau makanan yang halal. Selain daripada halal, ia bersih. Kalau untuk makan tu semakin segarlah, sihatlah kita. Bukan nak jadi bulan ke jamban, ke tandas. Itu tidak tayyibat. Tayyibat ni, dalam tayyibat tu banyak dah masuk dalam tu. Daripada hasil usaha kamu, yang mana tak ada melibatkan tanah, tak ada melibatkan apa-apa. Tak ada. Jadi usaha kita ni, kepandaian kita, kemahiran kita. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Mana orang tu bertani, orang tu berladang, dia dapat hasil dia. Itu Allah SWT suruh bagi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan pula kalau hasil kamu tu kamu pilih-pilih pula. Kalau duit tu tak berapa nampak lah, duit supaya lah. Hasil halal ke haram supaya nampak duit tu. Kalau 100 lah. Kalau 1000 lah nampak duit, supaya sama. Tapi kalau nampak tak molek ni, dia lebih kalau hasil tanaman tu. Sebab tu dia letak dekat dengan ma akhrajna lakum minal ard itu. Wala tayammamul khabith. Khabith tu huduh, tak comel, tak molek. Itu lebih nampak kepada hasil bumi. Kalau usaha kita tu tak nampak, usaha kita ada kemahiran komputer, kita pandai baiki rumah, kita pandai buat rumah, usaha tu tak nampak, kita sebab duit. Orang bagi upah kepada kita duit supaya tak nampak molek ke tak molek tu. Yang nampak molek tak molek ni kalau hasil bumi nampak.
nampak sangat. Ataupun yang lain-lain lagi lah, macam nelayan ke apa semua tu, tangkapan, hasil tangkapan dia tu, itu nampak. Yang molek, yang tak molek nampak. Jangan duduk pilih-pilih hak tak molek tu untuk kamu belanjakan. Jangan macam tu. Barulah kamu dapat yang terbaik. Ni kalau kita nak kira, kalau kita nak tengok ayat yang lain, iaitu firman Allah, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat darjat kebajikan yang sebenarnya, yang istimewa, selagi kamu tidak belanjakan apa yang kamu suka. Yang tak molek tu kamu tak suka kalau orang bagi kepada kamu kan. Jadi kena bagi yang terbaik. Kalau dalam Islam ni dia ajar, tidak nak maksud yang terbaik tu. Ini kalau kita nak kebajikan biasalah. Kalau kita nak zakat misalnya, yang terbaik pun dia tidak suruh. Yang pertengahan. Ambil yang pertengahan. Jangan yang huduh sangat, jangan yang comel sangat. Yang pertengahan, itu anjurannya. Kalau hasil-hasil misalnya ternakan ke apa ke, itu yang sederhana. Ini kalau kita nak mencapai yang lebih lagi. Kalau kita nak mencapai yang lebih lagi, yang lebih lagi ialah yang kita sendiri suka, yang menyenangkan hati kita. Tentu sekali yang tidak molek itu kita tak suka. Kalau orang bagi kepada kita, sebab tu Tuhan sebut selalu, walastum bi'akhidhi, kamu sendiri pun tak nak ambil. Makna kamu kena pakai, molek tak molek ni, kamu kena pakai ilmu taksir. Orang kata ilmu taksir, orang Kelantan kata ilmu taksir. Makna kalau orang buat, kita suka ke tidak macam tu. Kalau kita tidak suka, jangan buat gitulah kepada orang. Itu pakai ilmu taksir. Kamu nak cari hak tak molek tu, kalau kamu orang bagi hak tak molek tu, kamu suka ke tidak? Tidak suka. Maka janganlah bagi hak tu. Jangan pilih-pilih. Sengaja pilih. Nak bagi hak tak molek kau orang. Kalau nak buih buah durian tu, beli buih hak beluban dah. Hak kena makan kau, tupai. Contohnya. Nak buih. Tapi buih hak lagu tu. Tu tak. Kalau makanan, buih hak tak habis dah, hak nak basi. Kalau tidak tahu saja. Jangan macam tu. Boleh bukan tak boleh. Cuma kena bagi tahulah. Bukan tak boleh. Daripada bazir saja tu boleh juga kita bagi kepada orang. Kalau makanan, tapi ceritalah kepada dia. Cepat-cepat kena makan sikit, takut basi. Kena royak gitu. Tak apa. Lepas tu jangan kita sama. Ada ketikanya kita buat suku. Memang untuk bagi orang makan. Orang miskin, anak yatim, memang kita nak bagi. Kita buat yang terbaik tu. Jangan bagi orang kita tak habis semua. Bagi orang tak habis pun tak apa, boleh. Memang kepada orang-orang yang susah itu pun sudah bermakna benar dah kepada dia tu. Tapi kena ceritalah kepada dia. Jangan menghampakan harapan dia, mengecewakan dia. Dia jadi sedih. Sebentar lepas pada tu basi dah. Jadi dia nampaklah kita pihak lebih. Dia berasa sedih, kecewa dah. Jangan begitu. Jangan duduk cari. Tayammamu tu mana? Bisa cari. Hak lagu tu. Tapi kalau dalam banyak-banyak tu kita kau tu, kita ambil tu, ada macam tu tak apa. Itu tidak sengaja. Ni tayammam, ni tayammum, ni sengaja. Ni. Tayammam ni sengaja pergi duduk cari. Duduk pilih. Hak lagu tu. Itu tak baguslah macam tu. Ni nak cerita adab. Kalau kita nak belanja benda lagu mana? Jangan kira asalkan belanja, asalkan kita buat kebaikan, kita akan dapatlah ganjarannya, pahalanya. Walaupun kita buat tu yang tak molek. Jangan itu. Hasil yang tidak baik. Walastum bi'akhidhi, kamu sendiri pun tidak nak ambil. Kamu sendiri pun tidak nak ambil. Tak sah kecuali dengan pejam mata. Orang kata pejam mata. Pejam mata ni tak suka lah.
Tak suka lah. Manusia ni apabila dia tak suka kan dia pergi pejam mata. Itu tanda tak suka lah maksudnya. Dia pusing yang lain-lain, dia pejam mata. Makna dia tidak suka, benda itu tidak menyenangkannya. Kamu sendiri pun macam itu. Begitu juga dia masalah sedak kelih ni pun satu hal juga. Orang kita kata sedak kelih, bila cantik, bila comel kan, kita tengok tu pun menarik. Misalnya buah lima, comel apa, mewah, menarik betul. Bau dia lagi, menarik. Manusia pun sama. Ada kalanya orang tu terpaksa berurusan dengan kita, suami isteri tu misalnya, dengan pejam mata, duduk seksa macam tu, tak ada kebahagiaan dunia. Mana dalam keadaan orang kata duduk paksa dengan pejam mata terima. Bukan tengok, suka nak tengok tu senang hati, bahagia, sedap. Duduk sekali pun dalam keadaan pejam mata. Tak sedih lagu tu. Tak sedih lagu tu. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Kamu kena sedar Allah, dari kamu berurusan buat kebajikan begitu gini, infak belanja begitu gini tu, untuk apa? Kamu nak apa? Kalau nak Allah SWT, kamu kena jaga benda-benda tadi. Allah ni maha kaya, dia tak perlu apa-apa. Hak molek kau tak molek daripada kamu, dia tak perlu. Kalau ada pun kelebihan, kita buat, kita jaga benda-benda tadi untuk kita sendiri, faedahnya. Allah maha kaya, Allah tak perlu pun kepada sedekah kamu, derma kamu, kebajikan yang kamu buat, Allah tak perlu. Dia maha kaya. Kaya ni mana tak perlulah. Satu, di satu pihak dia tak perlu pada kita. Di satu pihak yang lain, kamu jangan pusing. Bila kamu berurusan dengan Allah, kamu buat kebajikan, kamu infak ni, yang nak bagi pahala tu, nak bagi ganjaran tu siapa? Allah. Allah yang maha kaya. Bila kaya, dia boleh bagi sebanyak-banyak yang dia nak. Orang kita kata, orang Kelantan kata tak ada talang, tak ada halangan untuk dia bagi. Tak ada kata nak mikir kena kira dia nak bagi sebanyak ni, kalau bagi ni habislah duit kita. Tak ada. Begitu. Sebab apa? Dia maha kaya, banyak kekayaan dia tu. Kalau dia nak bagi sebanyak mana pun tak ada kurang kat dia tu. Itu baru kaya sungguh. Kalau kaya sikit-sikit, bagi sebanyak tu pun terjejas dah dia. Terjejas, itu tidak kaya lagi. Kalau kaya sungguh ni, bagi banyak pun tak ada apa. Dia boleh bagi kepada kamu. Jangan kamu ingat Allah SWT boleh bagi, kamu buat satu, bagi satu saja, balas satu. Tidak. Sebelum ni pun dia cerita dah, dia boleh ganda-gandakan pahala. Dia telah buat perbandingan, kamu bagi satu, dia tumbuhkan berapa banyak tanaman tu. Macam padi lah kita kata, sebiji padi lah yang kita duk tengok jadi setangkai tu. Satu tangkai tu ada berapa? 100 habbah, 100 biji yang lain. Tu Allah SWT nak suruh kita boleh fikir lah tu. Nak suruh kita fikir, nampak kan tu? Kalau kita buat satu, dia balas tidak satu. Itu satu perkara. Yang kedua, dia nak cerita balasan yang terbaiknya, yang sempurnanya di akhirat. Dan nak cerita, itu bukti bahawa ada hidup selepas mati. Ada hidup selepas mati. Padi itu bila kita ambil, kita potong tu, mati dah lah dia. Tidak berkait dengan pokok dia tu, mati dah. Mati dah tu. Kita tanam dalam tanah, tabur, masuk dalam tanah, supaya orang mati lah. Dia boleh tu keluar pun. Itu bukti. Jadi, kalau kita baca Quran, dia tidak sabkara. Petunjuk dia tu kan dia tidak sabkara. Banyak perkara dia tu. Selain daripada nak cerita ganjaran yang banyak, benda satu saja, dia boleh banyak kan. Selain daripada itu, benda tu, supaya kita lah mati dah. Orang pun tanam dalam tanah. Allah SWT boleh keluarkan pula. Tidak begitu ke? Padi yang mati tadi boleh keluar pula, hidup begitu semua lah. Kamu pun begitulah. Sebab apa? Allah ni berurusan dengan Allah. Allah boleh buat begitu. Sebagaimana kamu bila tanam padi, tahu apa dah nanti tengok, tunggulah hasilnya.
Siapa yang duduk buat kerja tu, kita kata? Proses tu sampai dia keluar sebanyak tu, siapa? Kamu? Tak ada siapa mengaku dalam dunia. Kalau mengaku tu teruk tu, gila dah tu. Kalau mengaku tu, tak ada siapa pun yang berani kata. Paling tinggi dia kata, oh dia boleh usaha kemajuan dalam bidang pertanian, boleh besarkan sikit, suburkan sikit. Kalau buah tu dia boleh dengan bagi apa nama ni, baja-baja tertentu jadi manis. Itu saja. Asasnya berapa banyak yang kita tak buat pun, Allah SWT buat manis, tak terkira manisnya. Elok tak terkira, tak ada apa-apa. Maknanya kalau kita jaga, lebih-lebih lagi lah kalau kita jaga. Jadi Allah ni maha kaya. Bila dia kaya, dia boleh bagi sebanyak mana pun. Kamu jangan rusing lah. Jangan kita kata, oh kita hidup pendek, umur dah, betul-betul je. Pendek pun kalau umur, sebab itu orang kalau Islam dia senati, bahagia, serupa ya bagi dia. Pendek umur pun Allah SWT boleh ganda-gandakan amalan dia. Jadi supaya lama juga hidup. Walaupun dia pendek katakanlah umur, tapi setiap amalan dia tu diganda-gandakan banyak. Kadang-kadang lebih lagi daripada panjang tu umur tu. Sebab dia panjang, dia buat satu dapat satu. Nak banyak mana? Tak ada ganda-ganda. Jadi panjang umur saja. Tapi kalau panjang umur tu dapat berganda-ganda, itu lagi baiklah. Beruntunglah orang tu. Nak ceritanya, dia tidak bergantung kepada panjang. Pendek pun tak apa. Asalkan bernas. Asalkan berganda-ganda hasil dia. Jadi Allah ni dia maha kaya, kita kena sedar tu. Dia goyak gini. Tak ada guna, tak ada faedah untuk dia, manfaat untuk dia tak ada. Dia tak perlu pun. Itu sebenarnya faedahnya untuk kamu juga. Untuk kamu. Dia tak perlu semua. Hamid. Satu lagi sifat dia sebut. Sebab tu bila kita baca Quran jangan lupa. Satu ayat tu di ujung dia selalu disebut sifat Allah. Sifat Allah tu berkait sangat dengan apa yang dibincangkan sebelum itu. Berkait sangat. Iaitu Hamid, terpuji. Terpuji ni mana dia nak benda-benda yang kita buat tu benda yang patut dipuji lah, benda yang comel, benda yang elok lah, kemah lah, benda kemah. Barulah orang puji kan. Kalau kita buat apa-apa tak comel, ada orang nak puji? Buat tak boleh. Sebab buat dengan kaki yang kata. Bukan buat dengan tangan, buat dengan kaki. Bodoh lah. Pasal dia nak puji lah kata. Nak puji-puji ni kalau benda tu molek. Kalau benda tu cemerlang, terpilih, terbilang. Sebab itulah nama Nabi kita Muhammad yang dipuji. Kerja dia tu memang molek. Patut dipuji. Cemerlang, comel. Bukan apa dibuat bodoh-bodoh gitu dah. Mana Allah nak kita buat sesuatu yang terpuji lah. Kalau semaya pun semaya paling baik. Kalau infak pun infak paling baik. Sehingga orang puji itu. Itu dia. Hotun. Dia sebut dikaitkan dengan sifat terpuji. Jadi orang yang buat kerja tak dibunuh orang, dapat upah, itu tidak terpuji. Siapa kata terpuji? Siapa kata? Orang jahat lah. Duk puji, duk cari dia. Orang jahat. Orang baik, orang-orang yang biasa ni, tak ada puji. Orang bunuh orang. Buat kerja lagu tu tak ada puji. Buat kena kau orang. Dapat hasil. Nak terpuji? Tidak terpuji. Orang kafir sekalipun, kalau cari duit dengan cara tak molek dia kan, dia tak boleh. Dia jaga kehormatan dia. Itu setara kafir tu. Ni Tuhan tunjuk kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Lagilah, orang kafir pun. Dia tak sih. Kalau nak jadi pemimpin dia tu orang akhlak buruk. Pribadi teruk. Orang yang terlibat dengan jenayah itu, dia tak tahu. Sebab apa? Ini bukan orang terpuji. Semua orang nak yang terpuji. Yang molek. Orang yang buat kerja molek lah. Jadi Allah SWT ni apa tak molek. Semua dia buat tu molek, bagus, comel. Sehingga kita puji dia. Puji dia. Layak dipuji. Jadi Tuhan yang macam tu, jadi dia menilai
yang elok jugalah, yang terpuji juga, kerja yang paling baik lah. Sebab itu Nabi kata nama dia tu Muhammad, nama dia juga Ahmad, nama dia juga Mahmud, wa biyadi liwa'ul hamd. Di akhirat besok, di pada mahsyar besok, di tanganku ada bendera kepujian. Ahmad maknanya yang terpuji, Mahmud yang dipuji juga, Muhammad yang banyak kali dipuji. Sebab kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahulah ngaji saraf, ngaji ilmu saraf. Hamida yahmadu makna memuji, hamada yuhammidu banyak puji, bina taksir. Dia panggil bina taksir, makna dia tu ada mengandungi makna banyak. Dia tidak puji sekali, banyak kali puji. Jadi Muhammad ni orang yang terpuji banyak kali. Sebab apa? Banyak kerja-kerja yang mulia, kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang terpuji dilakukannya. Sebab itu banyak kali dipuji, bukan sekali saja. Nampak ke tidak? Sebab itu nama Muhammad. Dan Nabi kata, wa biyadi, di tanganku adalah bendera kepujian. Segala benda yang terpuji duduk dengan aku. Sebagaimana di dalam dunia, nak jadi orang yang terpuji, nak jadi orang yang terpilih, nak jadi orang baik, kena ikut Nabi. Di akhirat besok pun dialah yang jadi kepala. Jadi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Tuhan yang maha terpuji tak akan pilih sesuatu yang tidak terpuji, yang buruk, yang tak molek. Ada kau orang puji benda tak molek? Sebab itu dia sebut gini. Baik, kita ada nota 475. Dia maha kaya, kerana itulah dia tidak memerlukan apa-apa pun daripada kamu. Kerana dia maha terpujilah, maka dia tidak mahu menerima derma atau sedekah kamu dari sesuatu yang buruk dan jelek. Kamu pun tidak mahu menerimanya, padahal kamu memerlukan. Bagaimana pula dengan Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji? Bagaimana dengan Allah yang telah berfirman, ya baca Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Bermaksud, oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Surah Fatir ayat 15. Jadi di sini pun sifat yang sama disebut. Kalau kita perhati ayat yang kita baca tadi, Ghani dan Hamid. Di sini Al-Ghaniyul Hamid. Wa'lamu anna Allah Ghaniyyun Hamid. Di situ tak ada alif lam. Ghaniyyun Hamidun, tak ada alif lam. Di sini ayat ni Al-Ghani, ada alif lam. Al-Hamid, ada alif lam juga. Apa maknanya? Sana walaupun tak ada alif lam, dia jadi khabar kepada anna. Anna tu sudah memberi makna taukid. Anna Allah, sesungguhnya Allah. Mana sungguhlah, bukan main-main lah. Kaya tu, kaya sungguh. Terpuji sungguh. Anna ada di situ. Dia memberi makna palinglah sangat benar kekayaannya itu, kayanya itu. Jadi di sini tidak ada taukid, anna tak ada di sini. Tapi dia ada alif lam. Tu tengok. Ini faedah orang mengaji ni. Ni anak mengaji ni kan. Laki perempuan kiri kanan ada ni. Biar terasa kita belajar. Oh, ni benda. Ni bendanya. Ada alif lam tu. Tadi dia ada anna. Anna memberi makna taukid. Ni tak ada anna. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tapi tak ada anna pun, dia ada alif lam. Alif lam tu alif lam apa? Tu dia. Alif lam apa? Kalau tanya tu, tak tahu lagi boleh jawab ke tidak kan? Tak kira lah tak mengaji tu, mengaji pun. Pasal apa setiap kali kita orang mengaji bahasa Arab ni lah,
Setiap kali kita bertemu alif lam, kita kena jawab tu. Biar boleh jawab. Ni alif lam apa boleh? Awak tak mengaji tu tak kira. Dah awak mengaji ni. Daripada berbelah-belah alif lam, tak tentu kan setiap kali bertemu tu kita mesti kena boleh kata ni alif lam apa. Kalau selagi tak boleh kata, tak pandai lagi tu. Gitu lah ukurannya. Jadi wallah huwal ghani, dialah yang sebenar-benar kaya. Ni alif lam hakikat orang panggil. Alif lam hakikat. Hakikat di mana sebenar-benar kaya. Kaya semati. Bukan kaya main-main tak. Bukan kaya main-main. Kaya sungguh. Dia ada makna sungguh juga dah. Seperti tadi sesungguhnya. Di sini pun ada makna sungguh juga. Sebab kaya sungguh. Kaya semati. Kalau kita orang Kelantan kata kaya semati. Semati atau sungguh tu mari daripada mana? Alif lam tu. Sebab apa alif lam tu? Alif lam hakikat. Bukan panggil. Yang banyaklah alif lam. Alil adil zihni, adil zikri, adil huduri. Macam-macam pula tu. Alif lam tu. Pula banyak. Alif lam iwak. Kita nak tahu mana ni alif lam ni alif lam apa setiap kali bertemu. Kena tahu. Tu berguna kepada orang yang ada asas lah. Kepada orang yang tak ada asas, dia tak boleh faham. Sama juga Al-Hamid, alif lam, benar-benar terpuji. Sungguh terpuji. Bukan main-main. Sebab dalam dunia ni kadang-kadang orang puji kan, dia tidak layak pun sebenarnya dipuji. Tak layak pun sebenarnya dipuji. Itulah kesilapan manusia, kelemahan manusia. Kalau tidak patut dipuji, dia puji. Dia puji menjulang sampai ke langit. Padahal tak ada apa pun. Bahkan memudaratkan. Memudaratkan dia, memudaratkan orang lain bahkan kerja dia. Tapi dipuji. Mana tidak sebenar tu kalau macam tu. Yang dipuji itu terpuji tidak sebenar tu kalau macam tu. Jadi alif lam ni Al-Hamid, nak tahu kalau yang terpuji sebenarnya, dia buat tu mesti bagus, mesti molek, mesti bermutu tinggi, Allah. Kamu semua al-fuqara. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kamu semua sesak. Dia tuju kepada manusia tu. Kaya macam mana pun manusia? Al-fuqara. Hakikatnya miskin, hakikatnya susah. Sebab apa? Fuqara tu apa makna? Maknanya memerlukan kepada orang lain. Setiap yang memerlukan kepada yang lain, miskin lah tu, susah lah tu, fakir lah tu. Semakin banyak kita memerlukan, semakin fakir lah kita. Ikutlah perlu kepada apa-apa lah. Banyaklah perlunya. Perlu kita ni banyak sangat lah. Mujur lah. Banyak daripadanya tu kita tak kena bayar. Kalau kena ada bil belakang teruk. Kalau kena ada bil belakang. Semakin benda tu berguna kepada manusia, semakin luas kegunaannya, semua manusia berguna, memerlukannya, semakin banyak. Sehingga tak perlu dibayar, tak perlu dibeli. Itu murahnya Allah SWT. Udara, semua orang perlu. Tak ada udara mati lalu, rebah lalu. Tak boleh nak menapah, tak boleh nak menyaum. Tapi Allah SWT bagi luah lah. Sehingga kita merasa tak ada harga. Sebab tak kena bayar. Air berguna di mana-mana ada. Mudah je nak dapat. Di kebanyakan muka bumi ni tak perlu bayar pun. Tapi kita kena bayar juga sekarang ni. Sebab usaha orang tu. Nak tapih air, nak jernih air, gapo tu dia ada. Belanja juga tu. Tapi kalau nak kira yang asalnya, tak payah. Gali ada air lah. Begitu. Jadi Allah SWT tak perlu kepada kamu, kena ingat dia tu kaya. Jadi kalau dia nak balas banyak mana pun kepada kamu, tak jadi masalah. Tak ada susah pun. Baik. Lepas tu ni dia cerita pula. Lepas pada cerita ni, Allah SWT cerita pula musuh. Ni musuh. Kena ingat ni, bila kita nak buat sesuatu yang baik, ada selalu yang mengganggunya. Siapa mengganggunya? Ini perosak. Kalau tanaman, makhluk perosak. Kena jagalah, kena jaga. Kalau nak suruh tanaman kita tu selamat, jangan bagi, kena jaga serangga ni. Perosak. Macam mana petani, pekebun,
peladang, dia jaga tanaman dia, kita tengok macam mana. Oh, jaga sungguh. Bukuh dah setiap buah tu. Setiap buah tu dia bukuh. Penat juga nak bukuh buah jambu banyak itu. Barulah tidak diserai oleh binatang-binatang tadi. Kena sembuh pula. Macam-macam pula racun. Supaya binatang-binatang tu tak mari. Kalau tidak, dia mari buat pesarai pula dalam buah-buah kita tu. Kita belah buah tu, ada dia pokok dia dalam tu. Bulat-bulat tu. Macam-macam lah. Jadi kena jagalah. Begitu juga dengan kerja kita, amalan kita di dunia ni, ikutlah dalam bentuk infak kau, dalam bentuk sembahyang kau, dalam bentuk puasa kau, dalam bentuk apapun, dia akan ada gangguan. Apa gangguannya? Syaitan. Satu nafsu, satu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kamu. Dia menakut-nakutkan kamu. Bila kamu nak buat kebajikan, dia kata kamu pun ada berapa sangat. Jangan duk muka-muka sangat. Bagilah sikit. Bagilah orang tak molek tu. Tak apa dia orang susah. Dia orang susah bagi dia. Dia nyahudah setara tu. Dia marilah. Dah kita nak buat dah ni, kita nak buat juga ke mana-mana. Dia mari pun. Tak apalah kata ni bagi, tapi builah lagu ni. Tak apa dah dia tu. Tak usah fikir cara kita orang kaya ni makan. Kalau sedap-sedap, dia sedap dah tu. Habis rain tu. Dia, pada buih setara tu. Tengok. Dia kata begitu pula. Dia kata kalau main dia bagi semacam gini, habislah piti kan. Nak simpan piti nak jadi kaya lagu mana? Dia mari kata begitulah. Ya'idukumul faqr. Dia kata tebalah, jagalah kata dia. Ni tak macam-macam mari dermoga ni. Padahal Allah SWT nak bagi peluang kepada kita nak dapat kebajikan, dia pula ganggu. Dia kata lagu tu lah. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia suruh kamu buat benda tak molek. Alah, benda tak molek tu tak apa, habis piti banyak. Habis piti banyak tak apa. Tak apa. Sebab apa? Fahsya tu, benda tak molek tu, benda keji tu, benda haram sekalipun dia pun nampak comel kau kita. Nampak comel. Ya gila kau Tino tu sanggup habis piti sebanyak mana. Sudah. Ya gila ke bini orang. Contoh. Habis hayat dia, piti dia banyak mana. Situ. Habis situ. Sedangkan kekayaan sebanyak tu, kalulah dia buat kebajikan, dialah buat kebajikan, banyak dia dapat. Allah SWT ada beri dah peluang kepada dia. Dia tak pandai guna pula. Dia duduk dengar buah syaitan. Syaitan kata, tadi dia suruh kalau nak derma nak buat kebajikan, dia orang tak suruh dia habis piti lagu ni. Macam-macam dia menakut-nakutkan kita. Tapi kalau kita nak buat kejahatan, alah ke benda tak molek. Segar pula tu. Dia kata habis banyak lah. Suka ni saya amal. Kita pun belanja. Belanja banyak. Habis piti. Tak apa pula situ. Pergi sana sini. Beli kereta, beli kau ni banyak. Habis piti. Tak apa pula. Bahkan tu kalau tu boleh kira lagi kalau halal. Kalau tidak halal. Pergi duk cari kalau orang lelaki lah. Kau muda-muda pergi cari orang perempuan sana, pergi cari orang. Tak apa pula habis piti banyak tu. Tak ada pula perhitungan tu, piti tu akan jadi kurang. Nak pergi buat maksiat. Nak pergi bertemu pelacur misalnya. Boleh pula. Nak buat benda-benda tak boleh sia-sia. Boleh pula beli tu. Beli ke diri sendiri, beli ke anak. Boleh tak? Tak ada. Kira-kira apa, tak ada berita pun. Kalau ada apa-apa kes, sanggup pula bayar kepada lawyer sekian banyak tu. Tak apa pula. Begitu manusia ni. Itu semua buah syaitan lah pada tu. Buah syaitan. Kita sanggup bayar kepada peguam untuk bela kita, untuk dapat duit banyak lagi. Sanggup bayar. Sebab apa? Kalau mau benar, mau boleh gini. Padahal tak pasti lagi. Kalau mau benar, boleh sebanyak ni sebanyak. Kita pun sanggup bayar. Tak fikir. Kalau benda, anak tak molek. Begitulah syaitan.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan maghfirah, keampunan dan kurniaan dia. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Tuhan kata, Tuhan menyembuhkan sedekah. Adapun riba Tuhan hapuskan. Tak ada untung, walaupun zahirnya nampak untung. Kalau orang yang fikir panjang, dia fikir dia akan tidak untung. Tapi kalau buat sedekah ni nampak macam habis, tapi sebenarnya dia mendatangkan rezeki lagi. Fadlan itu mana? Kurniaan Allah datang lagi. Dan keampunan Allah SWT janji dah. Keampunan. Di tempat yang lain Allah SWT janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu belanjakan Tuhan ganti. Tuhan ganti. Apa saja. Fahuwa yukhlifu. Dia akan ganti. Itu janji Tuhan tu. Janji Tuhan dalam Quran. Kalau kita belanjakan, fahuwa yukhlifu. Dia akan gantikan. Sebab apa? Wa huwa khairur raziqin. Kerana dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki, orang yang bagi duit kepada kita, orang yang bagi kekayaan kepada kita, sebaik-baiknya ialah Allah. Kena ingat itu janji Allah. Janji Allah lagi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yurbis sadaqat. Dia menyuburkan sedekah ni. Dia bukan menyusutkan. Itu janji Allah. Jadi kita kalau orang beriman nak pakai hak syaitan ke nak pakai hak Allah? Tu kita tanya diri kita. Tanya diri kita. Untuk menghadapi syaitan tu kita kena tanya diri kita. Allah janji lagu ni, syaitan janji lagu ni. Kalau mari dalam fikiran kita benda-benda macam tadi, ni syaitan ni. Ni syaitan. Ni nafsu aku ni, hak jahat. Allah tidak janjikan begitu. Allah janji begini-gini. Jadi aku nak pakai hak mana? Kalau orang cerdik, ni nak pakai hak mana? Orang yang berfikiran jauh, orang yang ada akal, mesti dia akan pilih hak Allah. Sebab Allah mahukan kebaikan untuk kita. Dia tak ada kepentingan apa-apa pun untuk dia. Kalau orang ada kepentingan ni, kita kata adalah kepentingan dia. Paling tidak sebab syaitan tu ada kepentingan dia nak wipa hati. Dan dia nak masuk neraka, manusia dia ada peluang nak masuk syurga pun, kalau boleh jangan masuk syurga, biar masuk neraka sekali dengan dia. Jahat tu. Jahat. Jadi kita jangan ikut dia lah. Kalau nak selamat, jangan ikut dia. Ikut Allah. Jadi Allah janjikan di sini maghfirah. Selain daripada ganti, selain daripada subur, Allah gantikan maghfirah, keampunan. Keampunan Allah itu besar maknanya. Besar maknanya. Kalau kita ada dosa, Allah SWT hapuskan dosa kita dengan kerja-kerja baik kita tu. Hapuskan dosa kita. Pasal apa manusia yang tidak berdosanya? Dia tidak perlu kepada keampunan Allah. Kita ni ada dosa. Sebab kita tidak masuk. Dosa besar, dosa kecil, ada macam-macam. Kalau tak ada dosa besar pun ada dosa kecil. Jadi Allah SWT ampunkan. Bila ampunkan dosa tu, senang kita. Mati, bangkit masuk syurga tu. Tak ada hisap, tak ada apa dah. Sebab apa? Tuhan ampun dah dosa-dosa kita tu. Kalau ada dosa pun. Dan fadlan, kurniaan Allah. Dia janji juga tu. Bukan nak jadi kurang. Nak jadi semakin banyak. Nak jadi semakin banyak. Cuma kita tak nampak benda tu. Zahirnya nampak macam kurang. Sebenarnya dia semakin banyak. Seperti apa nama padi itulah. Kita tahu. Kita buat. Kita campur gitu. Tabur gitu. Macam buat. Kuranglah kita. Tak ada lah. Padi ada pada kita tabur. Tapi dia tidak. Sebenarnya dia mengeluarkan banyak lagi. Berkali-kali ganda lagi. Hasil. Kita kena sangguplah dulu. Buat keluar dulu. Barulah kita dapat hasil tu. Begitulah juga Allah SWT dengan kita. Dia nak bagi kepada kita, kita kena belanja dulu. Kena belanja dulu. Dia kena ada air dulu. Nak dapat air, kena masuk air dulu. Masuk sikit air dulu. Lepas tu dia keluar ada air. Banyak. Supaya juga dengan ilmu, kita kena belanja.
Dengan kita belanja bukan dia jadi semakin kurang tak? Semakin banyak. Semakin banyak. Belanjalah apa pun. Dalam bentuk harta benda ke ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu. Ilmu kalau kita belanja, kalau kita mengajar kan, dia bukan semakin sikit. Kita bagi kepada orang, dia semakin banyak. Kita yang bagi. Harta tu pun begitu juga sebenarnya. Cuma kita tak berapa nampak tu. Allah SWT nak sebut di sini support tu. Cuma kalau nak banding harta dengan ilmu tu, dia ilmu lebih ketara lagi, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Bila kita belanjakan, kita mengajar, kita dapat ilmu semakin banyak. Sebab itulah ulama-ulama pesan, kalau kita ada ilmu, kita kena mengajar. Kalau tak mengajar, ilmu kita semakin kurang. Kalau kita mengajar, ilmu semakin banyak. Al-ilmu yazidu bi'infaqin. Ilmu ni bahasa benda, kalau kita belanja dia kau bertambah. Itu ilmu. Rupanya harta tu pun begitu juga. Kekayaan itu begitu juga. Ini tak apa kita nampak. Allah SWT sebut kepada kita. Kita akan dapat ni. Sebab apa? Sebab wallahu wasi'un alim. Dia sebut sifat. Dia ujung ayat tu sentiasa ada macam tu. Sifat Allah. Sebab apa? Allah boleh menjanjikan begini-gini. Sebab dia maha luas. Maha luas pengampunannya. Maha luas kurniaannya. Tidak terbatas. Tidak kata terhad. Dia nak ampunkan ni, dia boleh ampun, boleh maaf. Sebanyak ni je. Setara ni je dia boleh maaf, dia boleh ampun. Tak ada benda lah sehingga kita kata tak ada benda yang Allah SWT tak boleh ampun. Dia kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT boleh mengampunkan. Allah SWT tidak mengampunkan dosa syirik yang orang buat. Tetapi selain daripada itu, dia boleh ampunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dosa macam mana dia boleh ampun. Itu maha luas tu. Sifat Tuhan luas ni luas apa? Luas pengampunannya. Tidak terhad. Tidak kata kalau dosa setahun ni dia tak boleh dah ampun. Kalau kita tengok dalam dunia ni, kalau dosa setara tu ada hak pengampunan agung, boleh mengampunkan. Tapi dia pun kena mikir banyak juga, kena tengok juga nak siapa ke tidak ni. Nak kata kat orang, kalau setahun ni jenayah dia ampun, sebenarnya orang kata. Maknanya dia tidak luas. Kuasa pengampunan dia tu tidak luas. Allah SWT boleh ampunkan. Kalau kita tengok dalam hadis kat banyak lah. Banyak. Orang bunuh orang satu orang tu boleh maaf lagi. Bunuh. Padahal bunuh tu dosa besar tu. Boleh. Tapi hak dia kata dia tak boleh ampun syirik tu. Tak boleh ampun. Boleh juga sebenarnya. Lagu mana? Tinggal syirik. Kalau tinggal syirik tu, terima salah. Itu maksud Allah SWT maha luas. Orang tu hidup sepanjang hayat sampai tua syirik. Bila tinggalkan syirik masuk Islam, terima salah. Bahkan dapat kelebihan pula. Kelebihan apa? Al-Islam yahdimu ma qabla. Islam merobohkan segala apa yang sebelumnya. Segala kejahatan yang ada, banyak mana pun, roboh semua. Roboh semua. Tuhan tak kira. Tuhan ampun semua. Tuhan ampun semua. Jadi itu keluasan keampunan Tuhan tu. Sekarang tu luahnya. Kalau kita tak boleh nak ampun tak sekali. Ada hak, ada batas dia. Ada orang yang berhati. Dan Tuhan tu maha tahu. Orang yang buat dosa sebanyak tu dia boleh ampun ni. Kita boleh bertikai kalau Allah tak boleh. Sebab dia maha tahu. Dia tahu keikhlasan orang tu. Sebab tu dia boleh terima. Tua dah. Mati lepas pada tu. Mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Nabi kata. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Masuk syurga.
sebanyak-banyak kejahatan dia, dosa yang dia buat dulu tu ke mana? Bila ada tinggal syirik, tu Tuhan terima. Masuk syurga selalu. Tu maha luas tu. Tuhan maha tahu. Tapi kita kena ingat, semua kesalahan tu Tuhan ampunkan. Itu atas dia. Sebab itu dia kata, wa yaghfiru liman yasha. Dia ampunkan kepada orang yang dia nak. Dia tahulah. Sebab apa gitu? Sebab dia lebih tahu. Orang ni sejauh mana ikhlas dia. Maknanya bukan semua dosa tu Tuhan ampunkan. Ada kalanya tidak ampunkan. Kalau tidak ampunkan, dosa tu boleh menyebabkan kita masuk neraka. Boleh berlaku macam tu, kita tak tahu lah. Sebab itu jangan sedar hati. Sebab itu kita perlukan kepada pengampunan Allah. Jangan main-main. Inilah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Kalau tidak, dengan dosa yang kita buat, kita boleh masuk neraka. Dah tu kira-kiranya. Sebab itu keampunan Allah tu sepatutnya sangat-sangat kita kehendaki, kita nak. Wallahu wasi'un alim. Allah SWT maha luas. Baik. Di sini dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. 4, 7, 6 seperti bersifat bakhil atau berbelanja pada perkara-perkara yang dilarang Allah. Itulah yang dia suruhnya. Kalau kita nak nampak kita ni ke arah tu, kena beringat sikit lah. Ini panduannya. Itu tanda kita sudah ikut syaitan tu. 477. Keampunannya menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. 477. Jadi apabila kamu berbelanja untuk sesuatu kebaikan dan kebajikan dengan penuh keikhlasan, antaranya telah disebut pada ayat ke-261 yang lalu. Antaranya pula ialah yang akan disebut nanti pada ayat ke-271, iaitu baca Umar. In tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Ini hak Tuhan janjikan. Antara hak Tuhan janjikan. Jadi Tuhan akan mengkefaratkan sayyiatikum, sebahagian daripada dosa-dosa kita, dengan sebab kita belanja tu. Jadi ada jenis-jenis dosa yang Allah SWT, bukan semua, min sayyiatikum, sebahagian. Mana ada setengah-setengah dosa tu kita kena buat benda lain. Dosa tu dia terhapus dengan benda lain, ibadat lain, amalan lain. Maknanya jangan kita ingat semua dosa tu terhapus dengan kita infak, sedekah saja. Jadi di sini Allah SWT kata sebahagian, setengah-setengah kesalahan tu dia boleh hilang dengan ni. Macam kita nak hilangkan kapal-kapal lah. Hilangkan kapal-kapal tu dia ada benda dia, ada setengah benda tu hilang dengan minyak, ada setengah benda tu hilang dengan sabun, ada setengah benda tu hilang dengan benda lain. Macam-macam lah. Jadi dia tidak satu amal kebaikan tu tidak menghapuskan semua juga. Jadi waktu Allah SWT Maha tahu lah apa kejahatan ataupun dosa yang macam mana yang nak dihapuskan dengan sedekah tu. Jadi begitulah. Kemudian habis di situ. Kita ini ayat terakhir. Ayat terakhir ni rasanya tak ada ni malam ini. Kita tangguhlah dulu yang terakhir tu. Ini pun tak ada dalam nota tu kan. Tak ada dalam nota, kita tangguh dulu. Setakat itu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.